Alhamdulillah. Okay, kalau sebagaimana yang tadi soalan tuan tadi, di manakah letaknya kebahagiaan? Okay, apabila membincangkan mengenai kebahagiaan, erti kebahagiaan kepada setiap individu itu memang yang berbeza. Bagi seseorang, okay, apa yang membuat ia bahagia adalah apabila bercuti. Atau bagi seorang lagi, apa yang erti kebahagiaan baginya adalah apabila bersama keluarga. Dan ada juga yang sebahagian kebahagiaan baginya adalah apabila mempunyai duit yang lebih daripada cukup, material lah, dan menghabis-habiskannya di kedai-kedai dan shopping-shopping, terutama sekali pada waktu sale. Itu boleh menimbulkan perasaan kebahagiaan. Walau bagaimanapun, kalau kita ni lihat semua erti-erti kebahagiaan kepada bagi individu-individu itu, kebanyakannya kita ni selalu mengaitkan dengan perkara-perkara luaran. Tetapi pada masa yang sama ni ada salahnya, ada lurusnya. Erti kebahagiaan bagi setiap individu itu adalah subjektif. Tetapi pada masa yang sama ada perkara-perkara asas yang boleh mencetuskan dan mewujudkan perasaan kebahagiaan dalam seseorang itu. Dan aspek dan prinsip-prinsip asas ini adalah terletak bukan pada luaran tetapi pada dalaman. Dan ini adalah satu perkara yang di dalam kuasa kita ni dan menjadi satu pilihan untuk kita ni. Jadi pada pagi ini insya-Allah saya akan mengongsikan bersama beberapa aspek-aspek dan prinsip-prinsip asas yang boleh membantu kita ni sedikit sebanyak untuk menimbulkan kebahagiaan dalam diri kita ni. Walau apapun yang terjadi. Contohnya walaupunnya hujan kayak galap kayak ada satu kajian yang telah dibuat yang mana menyatakan selalunya kalau di negara-negara barat kan cuacanya 4, musimnya 4, time-timenya winter, autumn kan galap selalu tu, malamnya lebih panjang daripada yang punya siang. Jadinya pada kajian telah menunjukkan bahawa musim autumn sama winter, musim matutah banyak yang depressed, murung, sedih, tak ada semangat. Memang ada sedikit sebanyak barang-barang luaran ni ada mempengaruhi perasaan kita ni. Jadi keadaan cuaca itu memainkan peranan jugalah, boleh memberikan kita mood murung lah. Tapi sebenarnya ada cara untuk kita mengawalnya kan? Ada. Itulah yang akan dikongsikan hari ini insya-Allah. Jadi kalau tadi Puan ada mengatakan mengenai prinsip-prinsip. Jadi mungkin boleh mengongsikan apakah antara prinsip-prinsip asas dalam membina kebahagiaan ini. Okey, terima kasih. Salah satu daripadanya, hari ini saya akan mengongsikan 3 sahaja prinsip-prinsip asas yang boleh menimbulkan dan mewujudkan kebahagiaan dalam hari-hari kita ni. Salah satu daripadanya adalah dengan melapangkan fikiran kita ni dan hidup pada masa ini dan sekarang, hari ini dan sekarang. Okey. Apabila kita ni berasa sedih atau murung atau hampa, seringkali disebabkan 2 perkara. Satu adalah disebabkan sering memikirkan apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi. Jadi penyesalan. Itu malah dikenang-kenang. Kenapa ya marah tu? Patutnya tadi aku buat macam mana. Kenapa macam mana ya? Seringkali memikirkan, membuat cerita, bermacam-macam cerita dalam fikiran mengenai apa yang telah terjadi, yang sudah berlaku. Satu. 2 adalah disebabkan andaian-andaian. Seringkali kita ni melihat contohnya kalau di pejabat bersama kawan selalunya okey, tapi hari ni murung saja, senyum pun dia minta mau senyum, dia bawa ketawa pun dia mau ketawa, dan kita ni pun jadi uri berfikir apa yang telah saya buat, adakah kenapa, tetapi kita ni dah pasti. Tapi ini ada memang satu kebiasaan yang tadi sering lakukan. Jadinya apabila kita ni sering memikirkan, membuat cerita-cerita dalam fikiran kita ni, ini yang mengusahkan kita ni. Contohnya kalau orang exam, penutup yang exam urinya tinggi tu. Macam mana ni, terjawab ke indah ni, terjawab ke indah. Lepas satu. Tapi lepas satu kadang, lepas habis exam, sudah sebelum exam banyak fikir. Selepas exam banyak fikir juga. Pas ke indah, patutnya tadi tulis macam ni. Alah, salah. Tetapi kita ni belum lagi pasti apa akan terjadi. So, apabila kita ni terlalu banyak memikirkan hal-hal ini yang boleh membawa memberi kesedihan kepada ni. Jadinya, caranya adalah dengan melapangkan fikiran sebenarnya. Untuk hidup pada saat ini dan sekarang, untuk meninggalkan dan melupakan apa yang telah terjadi, sebab apa yang telah terjadi tidak akan berubah. Betul. Ia akan sudah terjadi, dia lagi dapat dipikirkan. Dan apa yang akan terjadi, walaupun kita ni memikirkan berbagai-bagai andaian,
kita ni masih tidak akan pasti sama ada akan terjadi atau tidak. Contohnya saya ada klien baru-baru ni, ia telah melakukan satu kesilapan di tempat kompleks rumah kebajikan, melanggar disiplin lah. So dia counselling sama saya. Indah yang mau keluar dari bilik, takut ni puan, takut ni, karang ya cuba cuma ni, karang orang tak mau terima, macam-macam murinya. Jadi selepas seminggu selepas sesi counselling itu, ia cerita balik, katanya okey je bahnya, semua orang okey, semua Puan Nani sudah maafkan, Puan Nani sudah okey, mau terima. Jadinya apa yang menghalangnya adalah yang membimbangkannya adalah sangkaan-sangkaan sahaja. Prasangka yang negatif. Dan sepatutnya kita ni hanya lapangkan saja fikiran dan hidup pada masa ini. Sebab apabila kita terlalu sibuk memikirkan perkara yang indah pasti, kita ni akan perkara yang terjadi di depan mata kita ni akan melintas cuma itu saja. Macam contohnya terlalu sibuk dan stres dengan hal kerja, tahu-tahu anak kita ni membesar, kita ni dah sadar. Itu salah satu daripadanya. Itu baru satu. Okey, asas kedua adalah dengan meletakkan harapan yang rendah. Okay. Salah satu kajian yang telah dilakukan pada tahun ini 2014 di University College of London, para kajian telah menghasilkan satu formula, satu formula yang boleh satu formula yang boleh meramal kebahagiaan. Okey. Jadinya adalah M equals 0, M0, 1, W1, 0. Panjang lah ya. Tapi secara ringkasnya, kajian ini telah menunjukkan bahawa apabila kita ni meletakkan harapan kita ni pada satu situasi itu di tahap yang rendah, kita ni akan mudah untuk rasa bahagia apabila mendapat. Jadi lower expectations, higher happiness. Ini betul. Contohnya sebab apabila kita ni mempunyai harapan yang biasa sajalah, macam syukur-syukur saja, kita ni akan lebih mudah untuk mendapat satu hasil yang lebih tinggi. Okay, contohnya masa ni kan musim exam. Kalau student itu, penuntut itu ia menjangka dirinya akan mendapat C, kredit lah, syukur tak C lah. Tiba-tiba ia lihat dapat A. Jadinya apabila ia mendapat apa yang lebih daripada apa yang jangkaannya, ia akan rasa lebih bahagia. So contoh yang lain juga, contohnya tadi Indah harapkan suami untuk menyediakan sarapan pagi. Biasanya contoh tapi tiba-tiba ia menyediakan sarapan pagi. Memang itu akan secara sendirinya akan menimbulkan perasaan kebahagiaan. Memang bahagia, tapi jangan pula jadi buruk prasangkanya, kenapa baik harian ya? Itu sangkaan tu lagi. Berbalik kepada ketidakbahagiaan. Tapi memang betul, ini sesuatu yang baru, sudah tua baru mempelajari aspek ini, manage expectation. Alangkah indahnya kalau saya diajarkan dari usia yang muda untuk kita mentadbir harapan kita. Sebab kadang-kadang kita ini terlalu mengharap. Kalau kita SMS sebulan sekarang, kita mengharapkan ia akan membalasnya secepat mungkin. Kalau tidak dibalas, kita jadi kecewa, jadi marah. Jadi kecewa itu sudah jadi negatif pada diri kita kan. Jadi kita perlu pandai mentadbir harapan. Jangan terlalu mengharapkan kebahagiaan itu datang daripada orang lain. Kita sendiri yang perlu mendapatkan kebahagiaan itu dari diri kita sendiri. Itu yang saya baru pelajari sebenarnya. Jadi 2 tahun yang lalu. Jadi kalau kita ni mengantar SMS, dapatlah contoh ya. Misal kata kita mengantar teks kepada pasangan kita, walaupun lambat membalas, cukuplah untuk kami mengatakan kata-kata indah untuk dia. Okay. Jangan diharapkan dia akan membalas. Dan terlalu mengharap. Betul. Jangan terlalu mengharap. Itu asas yang keduanya tadi. Untuk kita mentadbir harapan kita, ada asas yang lain yang akan dikongsikan tiga tadi? Satu lagi, akhir sekali yang satu asas lagi yang ingin dikongsikan hari ini adalah keseimbangan dari segi jasad dan roh. Tidak dapat dinafikan bahawa kita ni percaya yang manusia adalah terdiri pada dua aspek, iaitu jasad dan roh. Jasad adalah dicipta daripada tanah dan roh adalah datangnya daripada Tuhan. Jadi semua sekali perkara yang membagi makan yang dari jasad, dari tanah akan memuaskan jasad. Contohnya iPad ada plastik, ada metal datang dari tanah. Plastik datang dari pokok getah datang daripada tanah. So jadinya semua duit datang daripada kertas. Kertas datang daripada pokok dari tanah. Jadi semua sekali yang ada yang dicipta itu membagi kepuasan pada jasad kita ni. Tetapi pada masa yang sama, manakala roh kita ni akan merasakan kenyang dan puas apabila
melakukan perkara-perkara dan mendekatkan diri pada Tuhannya. Okay. Pada zaman sekarang, hakikatnya adalah kita ni maju dari segi teknologi dan dari segi material, tetapi kita ni mundur dari segi rohani. Sebab kita ni terlalu sibuk memuaskan jasad kita ni, tetapi lupa membagi melayan dan memberi perhatian kepada roh kita ni. Jadi wujudnya ketidakseimbangan. Jasad puas, roh kering. Roh anda puas dan anda akan bagi makan. Kosong jadinya. Kosong. Sebab itu kadang-kadang kita ni selalu mengambil dan membali. Setiap kali ada beg baru, hanya yang fashion baru ni ambil balik. Anda pandai puas. Sebab kepuasan itu, sebab ada satu aspek diri kita ni belum lagi tidak diisi, tidak dilayan. Sebab itulah perlu ada keseimbangan dalam dua perkara ni. Jadi apa bungkatnya? Ada saya pernah membaca, bukan satu pepatah lah, ini bukan andaian, tapi juga meluahkan rasa kebahagiaannya. Kebahagiaan itu bukan saja tertumpu kepada katanya kesenangan yang diperolehi, tapi dengan ada kesengsaraannya, mereka menghadapi kesengsaraan, kerana itu sama menjadi rutin harian mereka. Begitulah yang berlaku kepada mereka, katanya itu merupakan satu kebahagiaan kepada mereka. Jadi apa pendapat Puan sendiri? Dalam aspek sana, jelas bahawa bagi orang itu luaran itu bukanlah perkara yang penting. Hal-hal luaran bukanlah satu aspek yang penting untuk menimbulkan kebahagiaan dalam diri seseorang, tetapi adalah pilihan kita ni, apa yang kita lakukan dan bagaimana cara kita ni melihat keadaan itu. Bagi orang yang Puan sebut tadi itu, baginya ada kepuasan dalam kesusahannya. Sebab dengan setiap kesusahan kita ni akan menjadi lebih matang dan lebih berpengalaman, lebih kuat. Dan lebih kuat dan lebih mampu untuk mengharungi cabaran-cabaran hidup. Di sanalah datang kebahagiaan baginya. Jadinya kebahagiaan itu tidak semestinya sesuatu yang happy-happy saja, yang menggembirakan sahaja, tetapi kebahagiaan itu terletak dalam hati. Kalau ia rasa tenang dan puas, ia atas di sana letaknya kebahagiaan. Nah, kalaupun kita sudah nekat dalam hati kita, aku akan mau menjalani kehidupanku mulai sekarang ataupun dari 2015 nanti, insyaAllah, aku mau bahagia sentiasa. Tapi apa yang perlu dirubahnya dulu ni sekarang? Dari segi apa yang perlu berubah adalah cara kita ni melihat apa yang terjadi dalam diri kita ni dan apa yang terjadi di sekeliling kita ni. Memang kita ni tidak dapat menafikan bahawa manusia akan merasa perasaan seperti sedih dan hampa. Dan ini bukan semestinya satu perkara yang indah baik. Sebab kajian telah menunjukkan bahawa apabila degupan jantung tani adalah turun naik akan menjadi tani lebih sehat berbanding dengan orang yang degupan jantungnya mendatar saja. Kalau mendatar, innalillah sudah tu. Itu mendatar benar tu. Ya kurang. Itu kurang adalah turun naiknya. Contohnya seseorang yang suka menyendiri, ia tidak akan mudah untuk dicabar, ia akan tidak mudah untuk mengikuti hal-hal yang mengganggu perasaannya. Jadinya lebih rhythmic lah. Tidak berapa ni lah, tidak berapa meriah lah ini degupan jantung. Berbanding dengan seseorang yang selalu bergaul dan selalu mencuba hal-hal yang yang mencabar. So ini ia punya degupan jantung akan lebih turun naiknya lebih meriah lah. Dan ini juga menunjukkan bahawa apabila degupan jantung tadi berbeza itu menunjukkan kita ni mempunyai berbagai perasaan. Jadi kepelbagaian perasaan itu juga sesuatu yang boleh menyumbang kepada kebahagiaan. Mudah-mudahan perasaan-perasaan yang positif lah ya. Bukannya aku marah, aku frust, semua ni perasaan. Aku bagus ni ada rasaan ni. No. Atau naik tu selamanya. Naik saja sentiasa kan. Stres lain je tu jadinya tu. Perlu ada keseimbangannya. Jadi yang penting di sini adalah untuk mendapat kebahagiaan adalah kita ni. Pilihan untuk menjadi bahagia adalah pilihan tani sama ada kita ni mau mengambil hal itu sebagai positif atau negatif. Kita ni akan dapat mampu untuk mengawal apa yang terjadi di sekeliling kita ni. Tidak akan mampu untuk menjangka apa yang akan terjadi esok lusa 2 saat dari sekarang. Tetapi kita ni akan sentiasa ada pilihan untuk memilih bagaimana kita ni mengambil reaksi kita ni terhadap perkara itu atau situasi itu, atau cuma mana pandangan kita ni terhadap satu perkara itu. Betul. Hidup ini penuh dengan pilihan yang baik. Dengan ada penjelasan yang cukup padat dan juga kesimpulan dalam bahagia selalu. Kesimpulannya adalah kita perlu letakkan harapan kita kepada tahap yang praktikal dan wajar
Jangan terlalu mengharap kepada orang lain, jangan terlalu mengharap kepada apa-apa saja. Tapi yang sederhana saja, dan bersedialah untuk menerima kejutan-kejutan yang sangat indah daripada hasil-hasil daripada perkara-perkara yang terjadi di sekeliling kita ni. Dan pada masa yang sama, hiduplah pada saat ini dan masa ini dan sekarang, kerana terlalu banyak perkara yang terjadi dalam hari-hari kita ni yang sangat indah dan membagi pengajarannya tersendiri. Dan akhir sekali kita perlu ada keseimbangan dari segi roh dan jasad. Jangan terlalu memuaskan jasad tetapi mengabaikan roh tadi. Perlu ada keseimbangannya agar dalam hati akan sentiasa tenang dan sentiasa bahagia. Itulah betul yang saya suka sekali tadi mengenai live for the moment, hidup untuk sekarang. Kadang-kadang kita terlalu mengejar impian kita, mengejar bukan saja jangka masa panjang ataupun mungkin saja jangka masa pendek. Hari ini saya perlu ada 5 meeting, perlu menyiapkan 2 proposal, anak belum terlalu banyak. Saya sampaikan kita lupa sebenarnya check in dengan diri kita. Betul. Apa kita bahagia, apa yang kita tidak bahagia, apa yang boleh membuatkan kita lebih bahagia. Jadi mungkin itu yang boleh kita praktikkan mungkin secara perlahan. Mudah-mudahan 2015 hidup kita akan lebih bahagia. Amin. Jadi sudah tadi kita telah mengikuti segmen pembangunan masyarakat bahagia selalu. Memang kita mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bahagian bagaimana kita mengharapkan, itulah yang bermula daripada hati kita, ketenangan kita cari bagaimana untuk kita mencapai kebahagiaan berkenaan. Jadi ingin kita ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Hidayah binti Haji Osman, iaitu Pegawai Pembangunan Masyarakat Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih.